Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saya saat ini anda tentu sedang baru berehat-rehat selepas kita menunaikan solat tarawih saudara. Apa khabar saudara Ramzul? Gambar sekerat. Kenapa jadi gitu? Jadi gitu pula dah. Minta admin boleh adjust. Okey, alhamdulillah. Admin dia boleh adjust sikit, turun sikit lagi. Okeylah tu, tak apalah. Tapi gambar tak berapa cantik lah ya, sebab kita gunakan direct from komputer. Ya, Saudara Zamari LC, alias Muhammad, Saudara Muhammad Faridun Tukiman. Begitu juga Azrul Jalil, Saudara Halimah Ismail, Raja Kamal, Raja Bazian, aku, Saudara Richard Bakri, Saudara Hamid, Saudara Syahrani Salamah dari Syed Iskandar. Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Terima kasih setia menunggu. Saudara Hazamadin. Itu juga Saudara Omar Hakim, Saudara Omar Hassan. Apa khabar sahabat? Moga anda sihat walafiat. Gambar saya nampak dia pecah-pecah sikit saudara. Tapi tak apalah, yang penting bukan gambar saya. Yang pentingnya adalah suara saya. Asalkan anda dapat dengar suara, okeylah tu. Saudara Pak Chu, besok hari ketiga kita puasa, cuaca panas, begitulah. Ya, Saudara Fazilah Gadi, Saudara Khamis Nadi dari Bahau clear. Tapi gambar saya itulah keadaannya, saya minta maaf lah. Sebab saya tengok dalam monitor saya ni, gambar saya pecah. Tapi kalau yang satu lagi itu, okey. Kalau dari si komputer, okey. Ada okey, ada tak okey. Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya. Begitu juga Maimunah Ahmad Aris, Saudara Abu Bakar Harun. Apa khabar Saudara Ramzul? Rodongku terbaik katanya. So Nurfisa Idris dari Kuala Kangsa. Saudara Fazilah Gadi. Terima kasih saudara. Begitu juga Saudara Muslih Su. Dari mana tu? Dia kata filter tu buang. Saya tak tahu nak buang macam mana filter. Saya minta maaf saudara. Saya tak kerti. Yang ada set depan ni saya on sajalah saudara. Mungkin anda lebih mengetahui daripada saya. Saya minta maaf lah. Saya tak tahu nak buat macam mana. Itulah keadaannya, suasana kita ni dah orang lama ni saudara. Macam-macam ya, saudara Muslis dari Melaka ya saudara, saudara Gas, saudara Abu Nem, saudara begitu juga saudara Ramzul Zul Fazilah Gadi Rodong katanya. Salam Ramadan untuk semua. Baik saudara, saya mohon maaf lah mana yang tak sempat saya ni. InsyaAllah usai pencerahan malam ni saya akan santuni juga dan nanti saudara. Baik saudara, seperti mana kita ketahui hari ini hari Rabu. Hari Rabu adalah 13 Mac tahun 2024 dan kita telah pun mengadakan ibadah puasa masuk hari kedua, tapi tarawih kita yang ketiga. Besok insya-Allah, besok kita masuk hari ketiga, kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Jangan lupa saudara, ini sudah masuk hari yang ke-1448. Virus sebut masih berada. Kerana dapat laporan saya dapat tadi saudara, jumlah ini jangkitan keseluruhan selama 1440 hari yang meningkat kepada 5,231,597. Dalam masa seminggu katanya jangkitan adalah sebanyak 66. Tapi alhamdulillah tiada kematian dilaporkan. Itu yang dapat saya laporkan kepada saudara. Baik saudara, dan jangan lupa mulai besok, kalau teman-teman ni bulan puasa ni kita e-commerce. E-commerce kita adakan semula, jadi pada teman-teman yang mahu mendapatkan haruman setanggi al-bakhur, mahu dapatkan minyak wangi yang berasaskan kepada kayu gaharu, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 011, mana tadi Al-Azhar? Dah hilang pula nombor telefonnya. 01330 41241. 011-330-41241 jika anda mahu mendapatkan bekalan kayu gaharu dan juga minyak wangi. Nak pakai bulan puasa, nak pergi masjid, tarawih, saudara. Dan Siti Fareha juga sudah pun membuka semula dendeng manis Cik Siti. Dendeng manis Siti Fareha, boleh hubungi beliau di talian 017-711-4300. Kemudian begitu juga Popia Sira Lady Maria. Rangup pedas manis, boleh hubungi Nizam
di talian 0394351203. Itulah seketika kita e-commerce dibuka semula untuk teman-teman yang nak memesan dan sebagainya. Apa khabar Saudara Muhammad Kopli, Saudara Saleh Los Saleh? Saya baca surat khabar China dakwa Ketua Pemuda UMNO resis. Apa hal yang tak selesai lagi diorang ni? Ya, Rabuddin Pasarat hadir dari Senaling, Kuala Pilah. Terima kasih. Pak Rosmini dari Pontian, Johor. Itu juga Irene Syahrin, Saudara Khamis Nadi, Saudara Nordin Din, Puan Samsia, Saudara Arbab bin Darus. Jadi gambar saya agak inilah sikit pecah-pecah saudara. Saya minta maaf lah. Sebab ini kita menggunakan komputer, tidak menggunakan kamera. Saudara Wahab Muhammad, salam dari Singapura saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Perlu saya ingatkan, saya bukanlah ustaz yang bertauliah, juga bukan da'i saudara. Hanya apa yang dapat saya lakukan adalah membaca culipan kiriman teman-teman yang menyentuh soal naluri kehidupan kita. Saudara, sebenarnya dalam culipan tersebut dia menulis kata rawatlah hati kita dengan mengingati mati. Hati yang sentiasa mengingati mati akan hidup. Tapi yang melupakan mati akan mati. Jadi hiduplah kita dengan semangat orang yang bersedia untuk mati. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling cerdik itu mereka yang banyak mengingati mati. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi saudara, jadilah insan yang bijaksana seperti dimaksudkan oleh Rasulullah. Yakni mereka yang sentiasa mengingati kematian dan bersedia untuk menghadapinya. Kalau kita sentiasa ingat mati, hati kita tidak mati. Kalau kita lupa, itu hati akan mati. Impak daripada mengingati mati, saudara. Kerana para sahabat sentiasa hidup bahagia, tenang dan aman di samping dunia, ditadbir dan diurus dengan cekap dan berkesan, saudara. Ingatlah, saudara, bila kita mengingati mati itu adalah pembasuh hati yang gelisah dan resah. Cukuplah mati sebagai peringatan dan pengajaran. Ingat mati akan memadamkan rasa nikmat daripada melakukan kemaksiatan. Ingat mati akan memadamkan rasa enggan melaksanakan ketaatan. Dan ingat mati sungguhnya akan memberi satu tenaga yang begitu ampuh untuk kita menjalani kehidupan dengan jiwa yang kukuh. Persediaan menghadapi mati menyebabkan kita lebih produktif dan aktif dalam hidup. Sebaliknya, melupakan mati akan mematikan hati. Ingat saya, jadi jika mati pun belum dapat mengingatkan kita, maka berdoalah kepada Allah agar dikurniakan hati yang lain, kerana hakikatnya kita sudah tidak mempunyai hati lagi. Jadi saudara, berhati-hatilah menjaga hati. Jangan sampai kita kehilangan hati, saudara. Tan Sri Osusuka menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata. Menurutnya, saudara, beramal itu mudah. Namun, untuk menjaga amalan yang sedang kita laksanakan agar tidak terhapus dan rosak nilainya, merupakan satu tugas yang jauh lebih berat daripada perlaksanaannya. Betul, saudara. Ya, kita nak buat amalan tu, kita beramal tu mudah. Tapi untuk menjaga supaya amalan itu baik, itu yang susahnya, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman Mutiara Kata untuk perkongsian kita bersama. Pimpinan negara tetap saya mengingatkan agar janganlah membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Kalau seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menonton semula live saya, sebab malam tadi pun ada juga benda-benda yang agak sensitif kalau tak dihati-hati, saudara. Saya tak marah, anda boleh sunting, boleh masukkan mana-mana dalam channel yang anda suka, terpulang pada anda. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita. Mungkin anda dah tahu, mungkin baru belum nak tahu dan sebagainya. Dan bila saya memberi pandangan dan pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Seandainya anda tak bersetuju ataupun disagree, boleh hantar kiriman. Asalkan anda menggunakan bahasa yang baik, kerana bicara Amir Hijaz Fan ini saudara sentiasa mengutamakan suasana yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai.
yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Baik, berita pertama, saudara, adalah tentang laporan kaji cuaca. Saya menerima laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, walaupun petang tadi di kawasan rumah saya hujan, di Putrajaya hujan, tetapi cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius diramalkan di kebanyakan tempat di Semenanjung dan Sabah sepanjang tempoh 7 hari mendatang, saudara. Jabatan Meteorologi menyatakan pada Selasa ini, saudara, di Sarawak ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang. Namun begitu, ramalan itu hanya berdasarkan analisa model cuaca. Tetapi orang ramai dinasihatkan bahawa kepanasan melebihi 35 darjah Celsius akan berlarutan sepanjang bulan Ramadan ini. Saudara, bila bersahur, pastikan anda banyak minum air. Tak perlu kita banyak minum air yang berkafein, kopi, teh dan sebagainya. Air panas masaklah lebih baik, saudara, untuk kesihatan kita dan untuk kita menghadapi hari-hari yang panas sepanjang musim Ramadan ini. Sesuatu agak menggusarkan saya dalam kita menghadapi musim bulan puasa ini apabila saya difahamkan bahawa mulai minggu depan bekalan sayur bakal terjejas sekitar 40%. Kalau ia terjejas, tentulah harganya juga akan naik 40%. Kerana pengeluaran hasil sayuran di negara kita dijangka terjejas mulai bulan depan menyebabkan harganya di pasaran melambung. Inilah susulan para pengusaha tanaman menghadapi krisis tenaga kerja. Menurut pengurusi Persatuan Penanam Sayur Malaysia, Lim Sekui, katanya ia berikutan pengumuman kerajaan baru-baru ini membatalkan kota pekerja asing yang tidak digunakan sebelum 31 Mac. Jadi isu tenaga kerja kritikal di ladang sayuran. Jadi kalau mereka tak ada pekerja, siapa pula nak mengutip sayur? Itu keadaannya. Sebab itu dijangka 40% pengeluaran sayur akan terjejas. Jadi jangan bising-bising, saudara. Ini bukan salah kerajaan. Ini kerana para pengusaha sayur tidak mempunyai tenaga pekerja. Sebab kita pun tidak mahu lagi melihat lebih ramai datangnya tenaga pekerja yang bekerja tanpa izin dan sebagainya. Jadi bila tiada pekerja, harga sayur, nak mengutip sayur pun tak ramai. Jadi sebab itu pengeluaran sayur agak terjejas. Katanya mulai minggu depan masuki alam Ramadan, saya. Agak menarik, saya, kerana seperti biasa antara makanan sajian yang selalunya dimakan oleh mereka yang ini berpuasa adalah bubur lambuk. Tahun ini Masjid Kampung Baru di Kuala Lumpur adalah merupakan antara masjid yang paling banyak menyediakan bubur lambuk dan diberikan secara percuma kepada warga. Dan bubur lambuk itu berpuluh-puluh tahun dah lamanya, saudara. Jadi menurut pengerusi dan kuasa Masjid Jamek Kampung Baru, peningkatan walaupun harga peningkatan barangan sekarang naik, harga beras dan sebagainya, tidak menghalang pihak pengurusan Masjid Jamek Kampung Baru untuk meneruskan tradisi menyediakan bubur lambuk sepanjang bulan Ramadan. Malahan, untuk tahun ini pengurusan masjid mampu meningkatkan jumlah agihan bubur lambuk pada 20 periuk, saudara. Berbanding sekitar 15 periuk tahun lalu. Menurut Setiausaha Masjid Jamek Kampung Baru, Saudara Muhammad Syaimin Mat Husin, 20 periuk bubur lambuk dapat menampung agihan sekitar 4,000 orang setiap hari. Bubur lambuk kita lakukan, kita masak setiap hari lebih kurang 15 hingga 20 periuk dulu. Dan anggaran kosnya adalah 13,000 sehari. Artinya lebih 300,000 sebulan. Bagaimanapun, pihak pengusaha masjid menganggap kenaikan kos bukan masalah utama yang akan menjejaskan tradisi untuk mengagihkan juadah kegemaran ramai sepanjang sempena bulan Ramadan, saudara. Terdapat lebih kurang 20 sukarelawan yang membantu Masjid Jamek Kampung Baru memasak bubur lambuk. Dan untuk majlis buka puasa pula ditambah 1,000 jemaah setiap hari dengan kos sejumlah 10,000. Berbanding tahun-tahun yang lalu adalah 500 jemaah sahaja. Jadi tajaan daripada semua penyumbang banyak membantu pihak masjid untuk terus mengagihkan bubur lambuk dan menganjurkan majlis berbuka puasa pada bulan Ramadan.
Masjid Kaum Baru punya bubur lambuk itu saudara, semua orang tahu, seantero Melaya. Puan Nur Azizan teringat enaknya bubur lambuk kampung baru Kampung Batu. Kampung Baru Puan Nur Azian. Saya tadi makan buka puasa pemberian Puan Nur Aziah. Dia bagi saya kuah untuk buat pecal. Sedapnya makan dengan bubur lambuk. Izzuddin, apa khabar dari Pulau Pinang? Salahuddin yakin. Alhamdulillah kita selamat berjumpa lagi semuanya katanya. Ini Pelangi, ni apa hal ni? Samsuri ni tak habis-habis lah. Saya harap satu saja, bulan Ramadan ini janganlah kita menambahkan kebencian sama insan. Sepatutnya kita menyantuni sama kita, bukan benci. Saya tengok dalam ni ada yang kata macam-macam lah. Saya tak mau sebut lah perkataan itu, saya tak layan. Sebagaimana saya katakan, kita adalah warga cinta damai saudara. Dan saya mendapat laporan harga barangan di pasar Ramadan. Pasar Ramadan nampaknya ada peningkatan. Sebab itu kesan daripada kos kenaikan bahan mentah. Tadi ada juga berkunjung ke pasar Ramadan yang termahal, yang paling wow saudara, iaitu di persekitaran Bazar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail. Kabarnya kebanyakan harga barangan ataupun juadah yang disediakan di sekitar Bazar Ramadan Taman Tun meningkat. Ada yang dulu RM5, sekarang naik RM7. Contohnya macam ini kuih murtabak. Martabak naik daripada RM5 pada RM7. Saya bertanya dengan peniaga murtabak itu Syamil Ahmad. Dia kata terpaksa menaikkan harga tersebut kerana harga bawang yang meningkat begitu tinggi. Malahan peningkatannya sampai lebih daripada RM7 sekilogram. Memang pun saudara, bawang adalah antara bahan yang digunakan dalam martabak, tapi bawang sekarang makin sukar nak diperolehi daripada India kerana India tidak lagi menghantar bekalan bawang pada kita. Begitu juga kuih-kuih yang lain masih lagi ada peningkatannya, macam roti john, juadah-juadah yang lain semua meningkat, lebih kurang dalam antara 20 ke 30%. Saudara, bagaimanapun Saudara Salih dia kata ni dibung tebal, panas lit-lit. Fazilah Gadi dia kata semuanya naik. Nak buat macam mana saudara? Tak ada pun dalam sejarah hidup saya ni barang-barang yang tak naik. Tapi kalau saudara berkunjung macam ke Taman Tun punya Bazar Ramadan, memanglah dia wow. Dia taraf AAA. Tentulah mahal. Malahan kunjungan para pengunjung bukan hanya dari dalam negeri saudara, dari luar negeri pun datang. Mereka berpusu-pusu. Bukan hanya pada umat Islam, yang bukan Islam pun, dari pelbagai keturunan mereka bertumpu ke Taman Tun. Kata saudara Yusuf, ringgit dah mula naik. Iyalah naik pun tapi barang susah nak turun. Selalunya seingat-ingat saya sejak dari dulu sampai sekarang, kalau barang dah mula naik, sukar untuk diturunkan. Ya saudara Azminuddin, salam Ramadan dari Bagan Datuk katanya. Tuhan, naik macam mana? Gaji nak naik. Dia gaji pun akan naik, bukan tak naik. Kerana kerajaan sedang mengusahakan, membincangkan tangga gaji yang baru. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila Yang Amat Perdana Menteri pulang dari perantauan adalah sesuatu oleh-oleh untuk kita. Saudara Ramzul Zul, dia kata kuih donat je turun sebab ada lubang di tengah. Kau ni betul sikit Ramzul. Selamat malam Puan Nuraili, Hanifah Osman, Saudara Arif Fisha, Paduka Lang Buana, gaji nak naik. Ya, Paduka Lang Buana kita tuntut agar gaji naik. Tapi kalau gaji naik, barang naik lagi saudara. Itu keadaannya. Ya, saudara. Baik. Kita dengar apa pula khabar dari Berlin. Yang Amat Perdana Menteri masih berada di negara Jerman. Saat ini saudara di Berlin. Kerana saya difahamkan bahawa minat pelaburan baharu yang timbul daripada mesyuarat, pertemuan meja mulat dan pertemuan satu dengan satu bersama Yang Amat Perdana Menteri sejak semalam membawa nilai berpotensi sekitar 45.4 bilion cadangan pelabur-pelabur yang datang yang bersetuju untuk melabur di negara kita. Demikian, ini bukan PMX yang bercakap saudara, ini adalah menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Katanya pelaburan berpotensi itu merangkumi projek baru serta projek perluasan dan pembelbagaian. Pelaburan berpotensi
daripada pelbagai industri seperti semikonduktor, aero angkasa, peranti perubatan, kimia dan perkhidmatan. Semalam seramai 38 pemimpin industri dan perniagaan terkemuka dari bandar di Jerman seperti Stuttgart. Stuttgart ini tentulah pengeluaran kereta motornya daripada Munich, daripada Berlin dan Frankfurt, serta dari Belgium dan Perancis turut hadir menyertai pertemuan tersebut dengan Yang Amat-Amat Perdana Menteri, dan kita berusaha untuk menggapai kalau ada ruang-ruang menjemput pelabur-pelabur datang ke negara kita. Mudah-mudahan saudara. Kerana Datuk Anwar Ibrahim telah pun mengadakan pertemuan dengan pemimpin dari XFAB, dari Melexis, Infineon, Scott AG dan juga Airbus. Ini pertemuan satu demi satu, seorang sama seorang tu lebih mudah saudara. Bukan hanya berucap dalam ramai-ramai. Saya nampak gayanya adalah sesuatu yang baik untuk negara kita yang bakal menerima pelaburan dari pelabur-pelabur di luar, khususnya daripada Jerman dan Perancis. Tapi bagaimanapun saudara, balik pada negara kita, saya difahamkan bagaimana Jawatan Kastam di Pelabuhan Kelang telah pun merampas sekitar 75 pak kurma organik Jumbo Medjool Date yang dipercayai produk itu datang dari Israel. Kerana pihak Kastam telah mengadakan serbuan ke sebuah gudang di Kelang. Menurut timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Suzali Muhammad, rampasan itu membabitkan pak kurma seberat 14.6 kg dan dianggarkan pada kadar harga RM678. Katanya serbuan jam 11.30 pagi itu dilakukan oleh bahagian penguatkuasa Jabatan Kastam Diraja Zon Tengah di Selangor. Susulan video yang tular dalam media sosial mendakwa terdapat sebuah premis yang menjual kurma disyaki kurma dari Israel. Jadi katanya hasil pemeriksaan ke atas gudang itu menemukan 73 pak kurma dilabelkan sebagai Organic Jumbo Medjool Dates yang merupakan disyaki produk dari Israel. Dalam serbuan itu juga seorang lelaki warga tempatan berusia 40 tahun dipercayai pemilik perniagaan tersebut turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai dengan anggaran 628 membabitkan kuantiti rampasan sebanyak 14 kg. Dan katanya bahawa pihak negara kita tidak mengizinkan siapa-siapa saja mahu memasarkan produk-produk makanan daripada Israel. Jadi siapa yang menjual, maka mereka boleh berhadapan dengan tindakan undang-undang. Kerana kita tidak lagi sama. Kita tidak melayan sebarang produk yang datangnya dari Israel. Jadi sebab kerana musim Ramadan ini, mereka melihat bahawa potensi untuk memasarkan buah kurma atau buah tamar yang besar dan sebagainya, Jumbo, Medjool, Dates. Tapi semua itu datang daripada Israel. Pihak Kastam mengingatkan orang ramai, tak payahlah. Sebab kita masih lagi menyantuni warga, sahabat negara, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berada di Gaza, saudara. Ya. Baik, saudara, sebab itu kabarnya polis Israel telah pun mengerahkan lebih ramai lagi anggotanya. Ribuan anggota tentera dan polis Israel telah dikerahkan untuk mengepung Masjid Al-Aqsa, malahan di seluruh persekitaran kota lama Baitul Muqaddis. Telah pun dikepung, lebih-lebih lagi menjelang hari Jumaat di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ini kerana pihak tentera Israel menempatkan lebih ramai anggotanya menjelang solat Jumaat nanti. Kerana beribu-ribu daripada warga Israel, Palestin akan berada di kawasan Temple Mount katanya. Jadi ratusan pegawai polis telah pun ditempatkan di Kota Lama Timur di Baitul Muqaddis yang katakan ada terdapat juga kuil untuk Yahudi saudara. Itu keadaannya saya nampak bahawa suasana masih lagi tegang yang berikutan tentang peperangan antara Hamas dan Israel masih belum ada kedamaian. Malah pertempuran seringkali berlaku ketiga yang dianggap suci oleh warga umat Islam. Yang pertama Masjidil Haram, itu ada yang Kaabah. Yang kedua Masjidil Nabawi saudara, di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Saudara, sebab itu sekarang ini saya melihat bahawa
kehadiran Ramadan ini juga adalah merupakan cabaran yang begitu hebat bagi warga Palestin, kerana kali ini bukan hanya mereka terdedah dengan serangan daripada pihak Israel, malahan kesan daripada peperangan tersebut, warga Palestin yang berada di Gaza sedang diancam oleh kebuluran, saudara. Begitu juga penyakit, malahan saat ini suasana cuaca sejuk. Kalau kita melihat, perlulah, saya amat prihatinlah melihat warga di Gaza, di Palestin. Sebab itu bila kita makan, kita berbelanja untuk berbuka puasa ni, ingat-ingatlah bagaimana di saat kita menikmati juadah, ada saudara-saudara kita yang masih lagi dalam kebuluran, saudara. Malahan mereka mengharap bantuan daripada dunia. Ya, keadaan sekarang ni memang suntuk sekarang. Gaza memang sudah mendekati dengan lurah kematian. Jadi tak nampaklah Gaza itu boleh menyelamatkan warganya, kerana boleh dikatakan kesemua warganya sedang berdepan dengan kebuluran. Sebab Israel menggunakan kebuluran itu sebagai ancaman untuk mengalihkan tumpuan isu dalam pembersihan etnik. Malahan kematian lebih 100 orang rakyat Palestin dan 7 orang lain yang cedera akibat serangan Israel ketika mereka sedang beratur untuk mendapatkan makanan, termasuk tepung gandum sebagai bahan asas roti di Gaza, menjadi satu lagi strategi jahat rejim. Jadi dia letak situ tepung apa semuanya, bila warga Palestin datang, ditembak. Itu keadaannya. Pembunuhan ramai-ramai secara. Ini dikenal sebagai Floor Massacre. Ini keadaannya, saudara. Letak tepung, rakyat datang, macam pikat lah, macam pikat burung. Zalimnya Zionis itu, saudara. Malahan saya merasakan situasi ancaman kebuluran yang sengaja dicetuskan oleh Israel ini membuatkan kebanyakan warga umat Islam kita, saudara, yang terkorban, yang tercedera. Dan sebab itulah kita amat mengharapkan agar badan dunia berhentilah berpolitik, usahakanlah sesuatu agar kedamaian dapat dicetuskan di bumi Palestin. Itu di Palestin, saya juga berita terbaru yang saya agak menggusarkan apabila sebuah lagi negara Islam, iaitu di Sudan. Dari Port Sudan, Pertubuhan Bukan Kerajaan Save the Children menyatakan kebimbangan mereka mengenai hampir 230,000 kanak-kanak dan ibu baharu di Sudan yang dilanda perang berisiko mati kebuluran sekiranya tiada bantuan yang sampai ke Sudan. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, negara itu dilanda pertempuran hampir 11 bulan disebabkan persaingan dua pasukan tentera jeneral yang menyebabkan ribuan terbunuh selain 8 juta orang kehilangan tempat tinggal di negara Timur Laut Afrika. Keadaan Sudan yang dilanda perang, pemusnahan ladang dan kilang menjerumuskan negara itu ke dalam krisis makanan antara yang paling teruk di dunia. Demikian menurut pengarah Save the Children Sudan, iaitu Arif Noor. Hampir 230,000 kanak-kanak, wanita hamil dan ibu yang baru melahirkan anak berisiko meninggal dunia dalam tempoh beberapa bulan mendatang. Itu keadaan, saudara. Di Gaza, umat Islam dilanda dengan kebuluran, kehilangan tempat tinggal. Di Sudan pun sama juga, saudara. Ini tak lain tak bukan hanyalah kerana perebutan kuasa. Mereka yang berusaha untuk menggapai kuasa, macam di bumi Sudan, terlingkar sama-sama sendiri. Akhirnya rakyat juga yang menderita. Sebab itu, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, separuh rakyat Sudan, iaitu termasuk 14 juta kanak-kanak, memerlukan bantuan kemanusiaan untuk mereka terus hidup. Sebab itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggambarkan Sudan kini diselubungi keganasan semata-mata. Dengan laporan ini, banyaknya tentera-tentera yang meledakkan, meriam, tembakan dan sebagainya, saudara. Dan Amerika Syarikat sebelum ini pernah menuduh kedua-dua pihak melakukan jenayah perang dan mendakwa RSF melakukan pembersihan etnik serta jenayah kemanusiaan. Sementara itu, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebelum ini sudah memperincikan laporan mengenai pelanggaran besar-besaran dan penyalahgunaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa serta kemungkinan berlakunya jenayah perang. Di Sudan perang, di Gaza perang, saudara, apa nak jadi? Di Kashmir peperangan masih lagi meledak. Umat Islam sebenarnya diancam.
dalam keadaan. Sebab itu bicara saya malam ini, saudara, lain tak ada saya mengatakan bahawa inilah jaluran yang sukar sekarang, saudara. Kita harus insaf. Kerana kedudukan dunia yang penghuninya, negara-negara di mana umat Islam, penghuninya umat Islam, mereka berada dalam kesukaran. Sebab itulah bicara saya, tajuk saya itu liku-liku penuh cabaran. Kalaulah cabaran ini tidak dapat diatasi, tiada kedamaian, bagaimanakah umat Islam boleh terus dalam penghidupan yang tenang dan selesa. Sebab itu kita di negara kita ni, saudara, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita dalam Ramadan, kita sambut dengan kebahagiaan. Sebab itu saya saban hari mengingatkan, petang tadi pun saya mengingatkan, semalam saya mengingatkan agar kita jangan membazir. Walaupun kita punya banyak wang untuk makan bermewah-mewah di hotel 5 bintang, tapi ingatkanlah, saudara, bila kita makan secara kita dalam kebuluran, saudara, memang sukar, saudara. Kebuluran itu adalah merupakan ancaman kepada warga etnik bukan hanya di Gaza, tapi di Sudan, saudara. Baik, saudara, kembali ke negara kita semula. Hari ini Parlimen masih berjalan walaupun berpuasa. Saya agak tertarik juga apabila adanya ahli Parlimen penyokong kerajaan yang menggesa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertimbangkan. Ini isu tentang penduduk kampung Sungai Baru yang masih lagi belum selesai, saudara. Belum usai perbalahan antara pemilik tanah, tuan rumah di Sungai Baru dengan pihak pemaju. Jadi saya bersetuju juga dengan pandangan dengan ada di Parlimen daripada penyokong kerajaan mengatakan bahawa sewaktu kita mahu berkempen untuk menggapai kuasa, kita berjumpa dengan rakyat, kita berjanji macam-macam, tapi dah lebih setahun lebih dah. Pilihan raya sudah berakhir, tapi kehidupan warga yang tinggal di kampung Sungai Baru belum selesai, saudara. Penduduk-penduduk di Sungai Baru sebenarnya mereka tak setuju apabila pihak pemaju hanya sekadar mahu membayar pampasan iaitu RM400 bagi setiap kaki persegi yang katanya ditetapkan oleh pejabat tanah dan galian persekutuan wilayah persekutuan untuk mereka berpindah. Tapi sebenarnya dulu katanya 1,000. Bagaimana ni? Ini keadaan, saudara. Jadi pihak-pihak yang terbabit haruslah memikir bagaimana kita harus menyelesaikan tentang untung nasib warga bangsa kita di persekitaran Kampung Baru. Itu Sungai Baru. Bagaimana dengan wajarnya sikit wang yang dibutuhkan untuk memajukan Kampung Baru. Jadi kita harus bersikap adil. Kerana yang tinggal lagi warisan bangsa kita hanya di sekitar Kampung Baru, di tengah-tengah raya. Kalau orang nak melihat, outnya 70%, tapi bila pelancong datang, mereka melihat wajah-wajah di Kampung Baru, tentulah wajah-wajah yang suram. Satu pandangan tidak baik, saudara. Bagaimanapun, kalaulah benar diadakan pembangunan, bukan warga Kampung Baru tak bersetuju. Mereka bersetuju untuk pindah, untuk dibangunkan, tetapi biarlah pampasan itu sesuai dengan harganya. Jangan lihat hanya untuk aspek keberuntungan pihak pemaju. Jangan pihak pemaju mengaut untuk ratusan juta, sedangkan warga yang mendiami kawasan tersebut berpuluh tahun mengalir air mata, bayar dengan harga yang rendah. Itu keadaan saya. Sebab itu hari ini dia rakyat dibincangkan persoalan tersebut. Bagaimanapun, saya agak terima kasih jugalah kepada Menteri Wilayah iaitu Dr. Zalehah yang menyatakan bahawa pihak kerajaan tidak bercadang untuk mengangkat Kampung Baru sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ini bagi memastikan pembangunan semula saya itu dapat diteruskan sebagaimana telah dirancang. Rancanglah sebaik-baik mungkin. Di orang Melayu kita di Kampung Baru menanti dengan penuh kesabaran tahun demi tahun. Kerajaan silih berganti,
Daripada UMNO Barisan Nasional, tukar pula pada Pakatan Harapan 1.0, tukar pada Perikatan Nasional, tukar. Sampai bilakah warga yang tinggal di Kampung Baru mau melihat sinar cahaya? Kerana berhampiran dengan mereka, Kota Raya Kuala Lumpur membangun dengan gemilangnya. Kita ada bangunan TRX, kita ada bangunan Twin Tower dan banyak jambatannya bangunan pencahayaan langit. Sedangkan warga Melayu di Kampung Baru hidup dalam keadaan ini perlu dilihat dan dipertimbangkan. Saya rasa inilah besar terpikul di bahu Zamra. Itu keadaannya secara itu paling penting. Saya haraplah agar persoalan ini dilaksanakan. Secara juga sebab social network, bila sebut cerita kaum baru je mau tahu kita secara. Itulah. Admin macam mana ni? Harap sebab kata okey, Fir? Is it okay? Halo? Ha? Okey? Okey, Alhamdulillah. Saya minta maaf, saudara, ada gangguan tadi. Tiba-tiba saja ada gangguan. Sebab itu saya katakan, jangan betulkan TV anda. Sebab bila saya buat siaran begini, kadang-kadang internet. Maklum sajalah bila saya menyentuh tentang kaum baru. Pak Chu okey tak okey? Tun Azman dah okey dah. Sebab Aziz, Raja Kamal, Raja Baydan okey dah. Terima kasih. Koli dia kata tangkap kita orang. Zack Peri-Peri okey. Okey, Alhamdulillah, saudara. Dan itu keadaannya di kaum baru, saudara. Sebab itu apabila di parlimen tadi, Dr. Zaleha menyatakan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk mewartakan kampung baru itu sebagai kampung warisan di bawah UNESCO sebab ada pembangunan yang akan dilakukan. Dan kita mengharapkan agar kerajaan benar-benar jujur dan ikhlas untuk membangunkan kampung baru. Baik, saudara. Untuk menghadapi suasana yang mendatang, hari raya ni, saudara, saya difahamkan bahawa Bank Muamalat Malaysia telah pun menawarkan pembiayaan peribadi patuh syariah, iaitu Cash Eye Facilities, sokongan akaun bagi ahli kumpulan wang simpanan pekerja yang berkelayakan bermula 16 hari bulan Mac nanti, saudara. Ini adalah untuk menyahut seluruh kerajaan membantu golongan terkesan keluar daripada beban kewangan. Artinya, saudara, kalau anda mempunyai simpanan dalam KWSP, tak perlu keluarkan wang sebut. Anda cuma meminjam daripada bank muamalat. Katanya kadar keuntungan pengenalan agak menarik dalam pasaran, iaitu 4.75% pada kadar tetap tahunan. Ini merupakan pembiayaan peribadi. Cash IFSA 2 dibuka kepada semua pencarum KWSP. Jadi permohonan yang berkelayakan untuk memohon berumur antara 40 hingga 50 tahun dengan kasa minima
iaitu 20,000 dan 2,000 dan baki minima sebanyak 3,000 dalam akaun 2 KWSP. Kalau anda ada pendapatan 2,000 dan dalam baki dalam tabung KWSP ada 3,000, anda layak untuk memohon. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, Saudara Khairul Kamaruddin, berkata pihaknya cakna dengan keadaan ekonomi isi rumah yang tidak menentu dan pihak Bank Muamalat bersedia membantu mengurangkan beban mereka untuk membina kehidupan yang lebih baik. Jadi dengan meningkatkan keupayaan akses kewangan melalui penyediaan perkhidmatan yang berkesan, Bank Muamalat bukan sahaja membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan, tapi untuk merancangkan pasaran yang akan memenuhi permintaan isi rumah. Jangan lupa saya ucapkan terima kasihlah atas keprihatinan Bank Muamalat. Mudah saja, kalau anda pendapatan 2,000 isi rumah, boleh buat pinjaman dari Bank Muamalat, tak ada keperluanlah cagaran dan sebagainya. Tetapi dengan syarat, dalam kumpulan KWSP itu ada 3,000 dan tabung tu. Artinya bolehlah berhubung dengan pegawai untuk berbincang bagaimana pinjaman dapat disalurkan kepada anda. Saudara Azminuddin, terima kasih. Okey, saudara, Saudara Kasim Selamat dari Kuching. Saudara, saya agak terkesan hari ini. Sebenarnya sebab itu saya akan berusaha untuk bercakap lagi hari ini. Ini saya terkesan, saudara, apabila saya menatap kenyataan media oleh pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang kesal dengan tindakan Petronas. Semalam saya bercakap tentang bagaimana kita sepatutnya mewujudkan sebuah syarikat lagi sebagaimana syarikat Petronas, iaitu yang menjalankan usaha-usaha nadir bumi. Saudara. Tapi hari ini saya agak terkesan kerana menurut kenyataan dikeluarkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, katanya belum sempat seminggu Kongres Ekonomi Bumiputera yang berlangsung melabuhkan tirainya, maka Dewan Perniagaan Melayu telah menerima berita yang kurang enak, iaitu tentang Petronas dan anak syarikatnya telah pun melantik syarikat bukan Bumiputera, iaitu Solar West Energy bagi pemasangan sistem solar di 300 stesen minyaknya. Saya tak tahu sama ada stesen minyak itu milik Petronas ataupun milik peribadi. Kalau 300 stesen minyak itu milik Petronas, itu kita harus bertanya pada Petronas. Bertanya pada mereka yang berada di anjung kuasa di tingkat 42 di bangunan Petronas. Tapi kalau itu merupakan Petropam ataupun tempat stesen minyak, itu milik peribadi, itu terpulang pada sendiri. Tetapi menurut Dewan syarat yang hendak dibawa oleh Petronas selepas komitmen yang diutarakan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya semasa diskusi Madani 3 di Kongres Ekonomi Bumiputera yang membincangkan tentang penciptaan peluang Bumiputera dalam peralihan tenaga yang turut dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2 merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Lebih mengecewakan lagi apabila Dewan Perniagaan Melayu Malaysia difahamkan bahawa Petronas hanya memanggil 3 syarikat saja untuk membuat tawaran tersebut tanpa mengundang mana-mana syarikat-syarikat Bumiputera untuk turut serta. Malah, kos yang ditetapkan bagi setiap stesen minyak ini adalah kira-kira 1 juta. Artinya untuk 300 stesen minyak, artinya peluang perniagaan sejumlah 300 juta hanya untuk memasang solar di stesen Petronas. Dan keputusan serta tindakan itu jelas menunjukkan bahawa sikap Petronas, kata Dewan Perniagaan Melayu, tidak ubah seperti menanam tebu di bibir apabila mereka bersikap acuh tak acuh kepada syarikat Bumiputera yang mempunyai keupayaan untuk menjalankan projek sebesar ini. Meskipun Petronas telah menaburkan komitmen mereka untuk terus konsisten memperjuangkan agenda Bumiputera dengan melibatkan syarikat Bumiputera Direktor Peralihan Tenaga. Jadi umum mengetahui bahawa 50% daripada senarai syarikat bertaraf EPC di negara ini adalah milik Bumiputera, dan jika yang berada di
SEDA, jumlahnya kira-kira sebanyak 60 syarikat Bumiputera. Oleh yang demikian, Petronas sepatutnya memberikan peluang dan ruang kepada syarikat Bumiputera terlibat dengan projek itu sebagai salah satu inisiatif kepada syarikat Bumiputera dalam projek peralihan tenaga oleh seperti mana yang mereka bincangkan sewaktu diskusi Madani 3 dalam Kongres Ekonomi. Jadi Petronas, kata Dewan Perniagaan Melayu, sebagai syarikat milik kerajaan sepenuhnya. Jadi sepatutnya bersikap lebih wajar dalam mengangkat agenda Bumiputera ke tahap yang lebih tinggi seperti yang dilaungkan mereka agar seiring dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan inisiatif pengeluaran serta peralihan tenaga dalam jangka waktu terdekat. Syarikat Bumiputera yang terlibat dalam industri ini bukanlah meminta untuk mengambil semua projek, tapi sekurang-kurangnya Petronas perlulah bersikap lebih adil untuk turut melibatkan syarikat-syarikat Bumiputera daripada hanya memanggil 3 syarikat saja saudara. Dan inilah masanya kerana kata Dewan Perniagaan Melayu, kerajaan melalui Petronas seharusnya memberikan peluang dan ruang kepada syarikat Bumiputera yang mempunyai kemahiran serta kepakaran dalam industri penjanaan tenaga suria untuk turut terlibat dalam projek tersebut. Jadi, menidakkan peluang dan ruang kepada syarikat Bumiputera pada ketika ini adalah ibarat mengiyakan sindiran sinis dan kecaman bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera hanya sekadar bersidang. Hasilnya ibarat tin kosong dan sekadar retorik yang dibawa oleh kerajaan Madani kepada orang Melayu dan Bumiputera. Memang Dewan Perniagaan Melayu Malaysia memang marah sangat saya. Kerana Petronas sendiri dilihat. Dan Petronas kena sedar, ia dibangunkan hasil daripada sokongan yang diberikan oleh modal insan Bumiputera dan vendor Bumiputera selama ini. Makanya amat mengecewakan apabila terdapat segelintir warga Petronas yang gagal dan lalai untuk mengambil berat terhadap agenda memperkasakan ekonomi Bumiputera sekaligus mengesahkan Kongres Ekonomi 2024 tidak lebih satu wayang retorik katanya. Jadi, Kongres Ekonomi 65 dan DEB 71 sebenarnya telah melahirkan ramai pemilik dan warga Melayu dan Bumiputera yang punya kepakaran dan ramai daripada mereka telah pun mengislahkan perniagaan mereka. Namun, amat malang sekali masih ada juga di kalangan pemimpin dan penjawat yang masih dibelenggu dengan naratif penjajah dan parasit Bumiputera. Saya kena ingat saudara, betapa sukarnya Yang Mulia Tengku Razali membangunkan Petronas, mengambil alih penguasaan minyak daripada syarikat Shell. Saudara, begitulah beliau berkorban masa, waktu, meningkatkan dan memastikan agar jaluran perjuangan Petronas ini berterusan. Tapi bila dah maju dengan punya harta bertriliun nilainya, cakap Tengku Razali dah tak dipikir lagi dah. Malahan, sebagaimana Dewan Perniagaan Melayu Malaysia merasakan itu keadaannya. Bila Dewan Perniagaan Melayu Malaysia menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat. Jadi sebab itu reformasi Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 perlukan iltizam dan tindakan yang berterusan dan berani dalam membuat keputusan yang akan menguntungkan bangsanya. Muafakat tindakan perlu dilaksanakan segera kerana masa dan ruang sedia ada amat terhad dan semakin menguncup. Laba yang hendak diraih haruslah struk sama akan dirasai oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di negara kita saudara. Ini keadaan saya. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia amat kesal. Saya cuba search. Bila saya buka dalam media sosial, saya melihat syarikat sebenar-benarnya syarikat syarikat ni Solarvest. Solarvest ni saudara, pemiliknya saya sebut saudara. Chief CEO dia adalah Chun Siong Chong, berusia 44 tahun. Kemudian lembaga pengarah bahagian menjaga hal kewangan Kong Fat Liu, 46 tahun. CEO ataupun ketua eksekutif, ketua pegawainya berusia 45 tahun, Pei Kun Yap. Kemudian ahli lembaga pengarah berusia 35 tahun, Chi Ing Liu. Lagi lembaga pengarah berusia 44 tahun, Chin Siu Lim. Yang Solarvest lah. Kemudian adalah pengerusinya satu Melayu, iaitu Cik Halin Hashim, usianya 69 tahun. Kemudian
Board membernya iaitu Hai Peng Li, Sin Ni Fung, Chin Siu Lim, Chi Bun Tan, Chun Siong Chin, Tek Chun Gan, adalah terselip Melayu, Azian binti Muhammad Yusof, Chiu Ing Liu dan Rashidah binti Osman. Itu keadaannya Solar Best, saudara. Yang Solar Best ini diapungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Apa keadaan, apa nak jadi negara kita saudara sebenarnya? Kalau syarikat Bumi Putra, syarikat milik kerajaan seperti Petronas yang menjadi kebanggaan, saudara, yang menjadi kebanggaan warga kita, yang diasaskan, dibangunkan, diusahakan oleh Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, boleh jadi begini. Saya terkejut saudara bila mendapat laporan sebegitu. Sebab itu saya ingin menyantun pula tulisan sahabat saya, iaitu Ketua UMNO Bagan Batu, Saudara Ghulam Muzaffar Ghulam Mustaqim, selaku Ketua UMNO Bagan Batu dan Ketua Perangan UMNO Wilayah Persekutuan. Ini catatannya pada saya, dia kata, semalam saya menerima dan membaca kenyataan dari Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang saya baca tadi, saudara, yang menyentuh ketidakpuasan hatinya tentang kontrak sistem pembekalan solar panel oleh syarikat bukan Bumi Putra, iaitu Solar West Energy yang memonopoli 300 stesen minyak Petronas di seluruh negara. Kabarnya projek bernilai 1 juta untuk setiap stesen. Artinya 300 juta. Saya amat bersetuju yang menyokong kenyataan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Saya pun menyokong, saya. Alasan yang diberikan ada meritnya, ada kebenarannya, saya. Persoalannya, kenapa tidak diagihkan sekurang-kurangnya 30% daripada 300 stesen minyak itu diberikan kepada syarikat Bumi Putra Melayu? Kita dah bercakap 30%. Ini tak ada. Semua bolot 300 bagi pada solar energy. Solar West, saudara. Dan syarikat Melayu melopong. Kalau 300 dapat 30, sekurang-kurang adalah 90 syarikat. Dapatlah 90 juta punya perniagaannya. Jadi apakah mereka ingat orang Melayu ni tidak tahu berniaga industri solar dalam sektor setaga baru? Dia kata Saudara Ghulam. Jadi sekiranya malulah katanya jika Presiden atau GCEO dan pengurusan tertinggi Petronas sendiri megah dengan menara berkembar Petronas KLCC tapi tidak mempunyai jati diri dan hilang semangat Bumi Putra Melayu, hanya sembang kencang penuh dengan retorik ketika menjadi panel waktu Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 baru-baru ini. Masa kita adakan Kongres 2024 di Putrajaya, dia punya CEO bercakap bagai nak gak. Tapi apabila terbongkar bagaimana Petronas sanggup menghadiahkan syarikat bukan Melayu. Dan syarikat-syarikat Melayu tak ada seorang pun. Yang ada Solar West 300 stesen, 300 juta, saudara. Bayangkanlah, saudara. Dia kata, Saudara Ghulam Muzaffar lagi, dia kata, bayangkan kalau 30% diagihkan, sekurang-kurangnya kita boleh mencipta 1 atau 2 syarikat Bumi Putra untuk berdaya saing dengan syarikat bukan Bumi Putra. Ini adalah masanya Petronas untuk membantu mewujudkan bumi player dalam industri solar. Jadi tak payahlah beri pelbagai alasan. Konon katanya syarikat Melayu tak mampu, tiada kepakaran dan juga ini tak cukup modal. Sebenarnya kalau nak bantu, bantulah. Kata pepatah, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi akhir kata Saudara Ghulam, sebagai parti-parti UMNO yang telah banyak memainkan peranan, memperjuangkan, meletakkan asas dan dasar untuk memperkasakan agenda Melayu Bumi Putra seperti Kongres Ekonomi Bumi Putra, Dasar Ekonomi Baru dan lain-lain seringkali dirosakkan oleh syarikat-syarikat GLC seperti Petronas ini. Saya sendiri katanya pernah membuat kenyataan bahawa GLC ini katanya kebanyakan GLC ini lebih membunuh usaha Bumi Putra dari membantu mereka untuk berjaya sebenarnya. Maaf cakaplah katanya. Inilah salah satu faktor kenapa kita tidak dapat mewujudkan konsep 3P, iaitu penyertaan, pemilikan dan penguasaan seperti apa yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi baru-baru ini dalam ucapan temanya di Kongres Ekonomi Bumi Putra. Mungkin, kerana itu kata Saudara Muzaffar, mungkin UMNO kena semak semula GLC lain yang dikabarkan ada lebih 130 syarikat
yang mungkin juga ada perangai seperti orang yang ada di Petronas. Wallahu a'lam. Jadi keadaan ini perlu dilihat saudara. Semalam saya dah bercakap, kalau boleh kita mewujudkan agar sebuah syarikat ala seperti mana Petronas itu yang mengendalikan soal-soal penerokaan nadir bumi beroksiza yang bagaimana dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Warosdi. Tapi kalau macam ini naik esok maju apa semua macam Petronas, saya dapat menyelami hati dan perasaan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Bagaimana beliau memang terluka hatinya. Saya berbual dengan beliau sebagai seorang pengasas kepada syarikat Petronas. Nawaitu pengujudan Petronas yang diilhamkan oleh almarhum Tun Razak, yang dilaksanakan oleh warga bangsa Melayu kita memaju. Tapi hari ini Petronas tidak dilihat untuk membantu warga bangsa Melayu. Banyak lagi birokrasi. Saya rasa kerajaan Madani harus mengkaji semula. Kerana Petronas direct di bawah Perdana Menteri. Dia bukan duduk di bawah Kementerian Kewangan, tidak. Direct di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh merubah dasar. Kalau orang yang ada ke atas itu tidak membantu warga bangsa kita, sudah sampai masanya untuk kita merubah dan menukar. Saya dah bagi tahu, semalam pun saya bagi tahu, dulu-dulu pun saya bagi tahu. Kita kadang-kadang tertanya-tanya sejauh mana syarikat Petronas yang kaya raya, yang punya aset bertriliun, sejauh mana mereka membantu syarikat Bumiputera. Sepatutnya Petronas ini diwujudkan untuk menggalakkan, untuk membantu dan untuk pengetahuan kepada warga bangsa kita agar mereka dapat menerokai kegiatan oil and gas. Tapi kalau kes apa yang berlaku pada solar VAS ini tentulah menghancurkan hati warga bangsa kita. Kalau benda ini ditahu oleh Tengku Razali, tentulah beliau sendiri pasti dia akan kecewa yang amat sangat. Sebab sepatutnya pimpinan di Petronas fikir-fikirkanlah. Memang saudara berada di 42, memang seronoklah. Gaji besar. Saudara, saya tak mau cakap lah. Saya bukan ada cemburu. Kalau anda berada di Petronas, dapat gaji ratusan ribu, terpulanglah. Tak ada masalah pada kita. Kita pun seronok nak tengok warga bangsa kita mendapat pendapatan yang tinggi. Tetapi perlu ada hati dan jiwa. Sir Ramzul, Sir Salihuddin. Betul, janganlah ada yang tak kena ni. Kalau ada, tak tahulah, saya yakin. Dia kata, jangan-jangan ada yang tak kena ni. Kalau ada persen tak? Itu saya tak tahu. Saudara Amarah Hakim, dia kata gaji CEO bukan kaleng-kaleng. Saudara Ahmad Mahmud, saya tak percaya apa yang saya dengar. PMX patut segera menyingkirkan ketua-ketua Petronas ni. Saya bersetuju dia. Saya amat bersetuju. PMX balik dari Jerman sekali perlu mengatasi persoalan ini. Kalau mereka berada di atas tak menolong, tak membantu warga bangsa kita, untuk apa mereka berada di situ? Saya terus terang, saya katakan, saya cepat. Mereka berada dengan kepakaran, alhamdulillah. Itu kemajuan negara. Wujudnya Petronas ini adalah untuk menggalakkan warga bangsa kita menceburi diri dalam bidang minyak dan gas. Itu tercapai matlamat. Malahan hasil bumi kita dapat terkawal dengan baik oleh Petronas. Ini sentuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Tengku Razak Hamzah. Tetapi setelah berjaya, apakah Petronas boleh melakukan tindakan yang bagi saya memang seperti pasir masuk ke mata lah saudara. Apabila saya melihat penganugerahan kontrak untuk membekalkan solar kepada 300 pusat-pusat ataupun tempat stesen minyaknya diberi pada bukan Melayu. Dan persoalannya, apakah orang Melayu tidak ada kelaikan? Kalau tak ada kelaikan, bantulah. Kalau mereka tak mampu, pakar-pakar yang ada di Petronas turun ke gelanggang. Ini keadaan saya. Jangan main-main. Ini soalnya saya melihat kalau berterusan begini, itu saya katakan ada berlakunya pengkhianatan. Mampukah kita melihat satu demi satu GLC yang diasaskan untuk bangsa kita, untuk kemantapan bangsa kita, akhirnya bersikap khianat pada bangsa sendiri. Ini yang dikatakan benarlah seperti pepatah. Dagang lalu nasi ditanakkan. Di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Saya kecewa sebab Petronas ini 100% milik kerajaan, milik bangsa kita.
Bukan senang Tengku Razali untuk menggapai, untuk mendapat balik Petronas. Syarikat minyak-minyak yang dimiliki oleh Anglo Dutch dan Shell. Waktu itu, perjanjian antaranya dengan Perdana Menteri yang terdahulu, waktu kita nak capai kemerdekaan, selagi ada bulan dan bintang, minyak itu milik Shell. Tapi, bersin saya. Dengan kepakaran yang mulia Tengku Razili Hamzah, kita mampu mengambil alih dan membina Petronas. Akhirnya ke mana perginya? Kita dah nak cakap lah soal hasil tu. Memanglah kita faham bahawa ada kebanyakan hasil-hasil yang dijana oleh Petronas diberi pada kerajaan dan kerajaan menggunakannya untuk pembangunan. Tetapi kewujudan Petronas juga perlu dilihat untuk membantu warga bangsa kita. Saya tak terlibat dalam oil and gas, saya tak terlibat dalam solar. Tapi saya difahamkan ada syarikat-syarikat solar. Tapi mengikut kenyataan daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, itu agak mengecewakan. Kerana katanya cuma dipanggil 3 syarikat saja untuk membuat tender, membekalkan solar. Dan akhirnya diberi pada solar tersebut kepada syarikat bukan Melayu. Benar, dalam syarikat itu ada orang Melayu 3 orang, saudara. 1 chairman. Inilah budayanya, saudara. Saya tak nak menuduh. Itu Cik Halin Hashim, itu chairman. Kena siasat pula ni. Macam mana, sejauh mana pemilikan sahamnya dalam syarikat tersebut. Apakah hanya sekadar chairman dan sekadar pengurusi saja? Bagaimana juga dengan ahli lembaga pengarahnya, Azian binti Muhammad. Usia 66 tahun. Azian binti Muhammad Yusof. Hanya sebagai Director of Board Member kepada ini syarikat tersebut. Dan Rashidah binti Osman, dua-dua wanita. 1 lelaki. Bagaimana penyertaan dan pemilikan saham-saham dalam syarikat tersebut. Ini perlu dilihat secara bukanlah kita benci, kita cemburu, tidak. Tapi kalau syarikat seperti Petronas ia boleh terlepas pandang tentang agenda perjuangan. Sebab mereka dah bercakap dalam Kongres Ekonomi Bumiputera. Kerana ramai orang adanya timbalan Perdana Menteri, sedap bercakap. Petronas kan sama-sama membangunkan warga bangsa kita. Tapi dah terbongkar satu hal. Saya haraplah kalau boleh pimpinan Petronas menimbang semula dan gamet baliklah syarikat Melayu yang terlibat dalam sektor solar ni, saudara. Saudara Yasin, itulah namanya Melayu tipu Melayu. Aduh, itu keadaan, saudara. Saya harap, saudara, jadi Saudara Mak Rejab Badaruddin katanya tender terbuka. Wallahualam bisawab. Kalau tender terbuka, mesti buat tender terbuka. Saya tak tahu. Tapi saya mengutarakan kekecewaan, rasa yang amat menyedihkan yang dilontarkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Ini yang saya santuni. Kerana bukan saya yang bercakap, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang mewakili usahawan-usahawan perniagaan-perniagaan Melayu. Jadi ini perlulah diatasi. Jadi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia kesal apabila Petronas abaikan Bumiputera dalam projek solar. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia kesal Petronas abai Bumiputera dalam projek solar. Kalau perlu dibatalkan dulu tender tu, kalau perlu dikaji semula. Dan saya haraplah agar menteri-menteri yang terlibat, pimpinan-pimpinan negara terlibat, kena ingat Petronas ini adalah milik kita. Jangan sampai orang lain yang menjana ataupun menuai kekayaan di atas derita kita. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersahur dan selamat berpuasa. Sekian, terima kasih.